إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وآله وأصحابه الكرام، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد محيي النفوس صلاة تسعدنا بها في جميع الدروس، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ونفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. اللهم افتح قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل وآتنا بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته وعلوم مشايخنا وبركاتهم في الدارين آمين. قال: فصل في موجبات الغسل. موجبات الغسل 6: إيلاج الحشفة في الفرج، وخروج المني، والحيض والنفاس والولادة والموت. Baik. Pertama-tamanya ucapan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izin dan taufiknya memberikan kita peluang untuk menyambung kembali muzakarah kita menggunakan matan Safinatun Najah. Cuti seminggu lebih kurang, 2 minggu lah, 2 minggu cuti lebih kurang. Baik, sambung balik kita punya perbincangan, iaitu kita berhenti dalam fasal yang menyentuh tentang tajuk sebab-sebab mandi. Sebab-sebab mandi. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, faslun mujibatul ghusli sittatun. Seperti mana yang diperingatkan sebelum ni, tajuk yang diletakkan di fasal tersebut bukanlah daripada pengarang Safinatun Najah. Dia tajuk yang diletakkan oleh syarah, oleh pensyarah Safinatun Najah, ataupun kalau tabak Darul Minhaj yang digunakan itu, dia tajuk yang diletakkan oleh pentahqiqnya. Dia bukan asal dalam Safinatun Najah. Kalau dalam Safinatun Najah, kalau tengok daripada cetakan yang lama itu ya, faslun mujibatul ghusli sittatun, faslun al-ma'u qalilun wa kathirun, macam tu ya. Dia tidak ada terjemah bab ataupun terjematul fasl. Dia tidak ada nama yang diletakkan pada fasal-fasal tersebut. Cumanya bila disyarahkan, pensyarah kitab meletakkan tajuk yang sesuai. Kalau yang tidak bersyarah sekalipun, pentahqiq kitab tu sendiri yang meletakkan tajuk-tajuknya. Baik. Faslun ay hadza fasilun, seperti mana yang kita sebut banyak kali dah. Dia khabar bagi mubtada yang mahzuf. Ini merupakan satu pemisah, satu fasal yang memisahkan di antara bab yang sebelumnya dengan bab yang selepasnya. Fi mujibatil ghusli,
pada menyatakan mujibatul ghusli, segala sebab-sebab bagi mandi. Kata muallif rahimahullahu taala, mujibatul ghusli sittatun. Mujibat jamak daripada mujibah, jamak daripada mujibah, dengan makna sabab ataupun musabbib, dengan makna sabab ataupun musabbib, yang menyebabkan, punca, ataupun kita sebut cause. Kan dia ada teori cause and effect, ilat dan ma'lul. Ni sabab dan juga musabbab. Sabab situ kena kepada musabbib, yang menyebabkan, isim fa'il, kasrah dan tasydidkan ba, musabbib. Ataupun kita letakkan maknanya dengan bahasa yang biasanya kita gunakan, kita letakkan dengan kalimah sabab, yang menyebabkan. Al-ghus merupakan musabbab dengan fathah tasydid gambar, musabbab, yang disebabkan, yang efek yang berlaku, kesan natijah yang hasil daripada berlakunya perkara-perkara yang kita sebutkan ni, maka disebutkan dengan musabbab. Musabbab, mujibat dengan makna musabbib. Al-ghus ialah musabbab kepada musabbib. Mujibat iaitu perkara-perkara yang merupakan sebab kepada berlakunya ataupun perlunya seseorang itu mandi. Maka sini jelas kita panggil ini idhafat sabab kepada musabbab. Idhafat sabab kepada musabbab. Idhafat dengan makna lam kat sini, mujibatul lil ghusli, mujibatun lil ghusli. Tapi idhafat sabab ataupun idhafat musabbab kepada idhafat musabbib sabab ataupun idhafat musabbib kepada musabbab. Gitu dia dalam penggunaan kalimah sabab, kalimah masdar. Kena tengok dia punya kesesuaian, dan juga tengok dia punya qarinah ayat, sama ada qarinah lafziyah ataupun qarinah haliyah. Kadang-kala sabab dengan makna musabbib, kadang-kadang sabab dengan makna musabbab. Sabab masdar dengan makna isim fa'il musabbib. Contohnya macam sini, kita biasa sebut sebab-sebab yang mewajibkan mandi, sebab-sebab wajibnya mandi. Maka situ sebab masdar dengan makna isim fa'il, sabab bermakna musabbib. Tapi kadang-kala juga digunakan sabab dengan makna musabbab. Kadang-kadang sabab juga digunakan dengan makna musabbab pun ia juga. Kena tengok dia punya qarinah. Tapi kedua-duanya sabab lah. Belah sana pun kita panggil sabab, belah sini pun kita panggil sabab. Gitu. Tengok dia punya qarinah. Contohnya kalau kita catatkan dekat sini, idhafat mujibatul ghusli ini idhafat sabab kepada musabbab, maka situ qarinah menunjukkan sabab dengan makna musabbib. Tapi boleh juga kita kata idhafat musabbab kepada sabab. Ya. Idhafat musabbab kepada sabab, maka sabab yang terakhir tu dengan makna musabbab. Idhafat musabbib kepada sabab, idhafat musabbib kepada sabab. Maka sabab yang menjadi mudhafun ilaih itu difahami dengan wujudnya musabbib pada awal mudhafnya, maka mudhafun ilaih itu sabab dengan maksud musabbab. Kena pandai-pandai, kena letak bagi betul. Letak bagi betul. Situ. Dia bahasa Melayu kita saja. Bahasa Melayu kita sabab musabbab tu dia benda yang sama. Sabab musabbab tu dia tak ada. Dia tak ada. Dia cuma gandaan kata, dia bukannya lafaz yang memberi maksud yang berbeza. Sabab musabbab dia macam bahasa Melayu kita hiruk pikuk, riuh rendah, gelam gelemat. Dia benda yang dia tak ada. Dia bukan idhafat. Dia lebih kepada takkid. Jadi bahasa Melayu kita pakai sabab musabbab itu benda yang sama. Dia bukannya idhafat kepada sesuatu yang selainnya dan sebagainya.
Tapi bahasa Arab dah lah. Bahasa Arab kalau sebut sababul musabbab ataupun sababul musabbib, tengoklah sabab dengan makna apa. Baik. Sini yang mudahnya kita letak ni lah idafat sabab kepada musabbab lah. Idafat sabab kepada musabbab. Itu yang mudahnya. Yang biasanya disebutkan. Idafat sabab kepada musabbab. Mujibat itu sabab masdar dengan makna isim fa'il. Mujibat. Sebab al-ghus boleh dikatakan mujabah ataupun mujab, yang diwajibkan kerana sabab berlaku. Itu dia punya peletakan makna yang betul. Baik, selesailah tu nak letak kefahaman kita saja, nak letak bagi betul kefahaman kita. Mujibatul ghusli dengan maksud musabbibatul ghusli, penyebab bagi mandi. Sittatun 6. Ada 6. Baik, ke-6 ni bukanlah disyaratkan berhimpun kesemuanya, memadai berlaku salah satu daripada 6 ini, salah satu daripada ke-6 perkara yang menyebabkan wajib mandi ini, maka wajiblah mandi ke atas seseorang. Gitu maksud dia. Mandi dekat sini kena kepada mandi yang wajib. Mandi wajib. Alif lam pada kata al-ghusl itu alif lam lil ahdi. Alif lam lil ahdi. Dengan maksud alif lam lil ma'lum. Alif lam lil ahdi samalah. Al-ahdi masdar juga dengan makna isim maf'ul. Ahdi dengan makna ma'hud. Alif lam lil ahdi dengan makna alif lam lil ma'hud. Apa maksud ma'hud? Maklum. Iaitu alif lam yang merujuk kepada makna yang telah diketahui. Makna yang telah diketahui. Baik, sini makna dia apa? Ghusl wajib. Mandi yang hukumnya wajib. Situ. Sittatun 6. Jelas. Yang pertamanya ilajul hasyafati fil faraji. Yang pertamanya ilajul hasyafati itu badal bagi kata sittah. Badal pada kata sittah. Boleh kita katakan khabar bagi mubtada yang mahzuf. Sebab kaedah dalam bahasa tiap-tiap badal sah jadi khabar mubtada mahzuf. Tiap-tiap badal sah jadi khabar mubtada mahzuf. Sini tak ada masalah sangat dalam bab baris. Sebab dia badal bagi khabar. Dia badal bagi khabar, badal bagi marfu' juga. Tapi andai kata dia badal bagi mansub ataupun badal bagi majrur, maka boleh kita nak ikut baris badal ataupun boleh kita nak letakkan dia baris rafu' dekat dia. Boleh jadikan dia kalimah yang marfu'ah. Kalau kita baca dengan baris badal, maka dia jadi mubdal minhu lah. Badal kepada mubdal minhu. Ditabi' bagi harakat ataupun i'rab mubdal minhunya. Tapi kalau kita nak ubah bacaan menjadi rafu' juga tak ada masalah, sebab tiap-tiap badal sah jadi khabar mubtada mahzuf. Sini tak ada masalah. Sini baik dia i'rab sebagai badal ataupun dia i'rab sebagai khabar mubtada mahzuf, dia masih lagi dibacakan dengan rafu', sebab badal bagi khabar itu rafu' jugalah. Ini tak ada masalah apa. Dia tak nampak sangat kesan perubahan pada pemilihan i'rab yang kita pilih. Tak ada masalah. Ilajul hasyafati fil faraji. Yang pertamanya kalau takdir dengan khabar mubtada mahzuf masuk ahaduha lah, salah satunya. Gitulah. Ahadu sittah ilajul hasyafati fil faraji. Memasukkan ilaj dengan maksud usul. Ilaj dengan maksud usul dengan waw, usul dan dukhul. Usul wa dukhul. Ilaj. Di kalau terjemahan harfiahnya ilajul hasyafati, mempermasukkan hasyafah.
Tapi kita tak ambil makna muta'addi dekat situ. Dia tak mestinya fi'lul fa'il. Dia tak perlukan kepada perbuatan dengan sengaja. Maka ditakdirkan dengan wusul, sampai, dan juga ditakdirkan dengan dukhul, masuk. Maka takdiran wusul dengan dukhul itu menafikan pensyaratan fi'lul fa'il yang ada pada ilaj. Ilajul hasyafati dengan maksud dukhulul hasyafah ataupun wusulul hasyafah fil farji. Gitu. Masuknya hasyafah kena kepada ra'sul zakar, kepala zakar, fil farji, pada faraj, dalam faraj, dalam faraj. Baik, itu yang pertama. Situ. Baik, dia ada beberapa perkara dekat situ. Satu, pada kata ilaj, pada makna ilaj, yang pertamanya yang telah disebutkan sebentar tadi, iaitu ilaj itu tidak dimaksudkan dengan ilaj fi'lul fa'il. Dia bukan berhajat ataupun dia bukan mesti perbuatan itu dilakukan. Maksudnya kalau termasuk masih lagi dianggap sebagai perkara yang menyebabkan wajibnya mandi. Satu. Itu kefahaman pertama daripada ilaj yang kita takdirkan dengan wusul ataupun dukhul. Yang keduanya, ilaj itu tidak melihat kepada sesiapa yang memasukkan dia. Sama ada yang memasukkan dia itu sahibuz zakar, ataupun yang memasukkan zakar itu ialah yang memasukkan zakar itu bukannya sahibuz zakar. Mana satu bunyi ni? Atas sekali. Bukan. Ni. Bukan. Ni, bukan. Oh, bawah sekali. Ya. Sana bagi dia azan tak?
Bismillahirrahmanirrahim. Pada kata yang pertama itu iaitu pada lafaz ilaj, pada lafaz mempermasukkan itu, yang tadinya satunya dia menghilangkan, bila mana kita takdirkan ilaj itu dengan wusul ataupun dukhul, dia menghilangkan konsep fi'lul fa'il. Dia menghilangkan konsep fi'lul fa'il dengan makna walaupun perbuatan itu tidak disengajai ataupun bukan perbuatan sesuatu, dia termasuk. Zakat ada satu hasyafah, ada satu topi keledar tu, dia terpotong dan sebagainya. Contoh terpotong dan sebagainya, kemudian disepak ataupun dibaling, dituju masuk ataupun dijatuh daripada tingkat 3, dia saja kat kepala topi combat tu saja putih. Anak main ke lagu mana ke, adik main ke lagu mana, dia lama-lama jatuh pada balkoni benda tu, tingkat 3. Macam mana ada seorang perempuan di bawah ni, tak tahulah macam mana dia jatuh melantun ke lagu mana ke, masuk. Bukan fi'lul fa'il, dia bukan fi'lul fa'il. Tuan hasyafah tu kena mandi tak kena tu, yang dimasuki tu, sebab dia dah mengqati', dia dah terputus daripada badan. Cuma nak bagi tahu kata masalah memasukkan zakat dalam faraj, dia bukan mensyaratkan fi'lul fa'il. Sebab tu ditakdirkan dengan wusul ataupun ilaj. Ditakdirkan dengan sampai ataupun masuknya hasyafah dalam faraj. Satu. Yang keduanya, bila dikatakan wusul, bila dikatakan ilaj, dia tidak melihat siapa yang memasukkan. Sama ada sahibuz zakar, pemilik zakar, ataupun bukan pemilik zakar. Bukan pemilik zakar maksudnya mungkin di sebelah perempuan ataupun di sebelah yang satu lagi itu yang memasukkan, pun sama hukum dia tidak memberi kesan kepada hukum. Satu. Yang keduanya pada kata Al-hasyafah maklum, al-hasyafah maksudnya ialah ra'suz zakar, iaitu kalau bahagian anggota kelamin lelaki kepalanya sampailah kepada tempat yang berlekuk, yang longkang, yang memisah di antara qasab, di antara batang zakar dengan kepala zakar. Dia punya itu hasyafah, start daripada kepala cendawan itulah bahasa mudahnya, baik panjang mana sekalipun, walaupun dia punya hasyafahnya itu panjangnya 3 inci, hasyafahnya sahaja panjangnya 3 inci. Bila dia ada hasyafahnya, maka tidak diperlukan mengkiaskan ataupun melihat kepada zakar ataupun hasyafah yang lain. Selagi mana hasyafahnya tak melepasi keseluruhan, tak tenggelam, tidak masuk secara keseluruhan hasyafah tersebut, maka hasyafah tersebut, perbuatan tersebut tidak menyebabkan wajibnya mandi. Bila adanya hasyafah, maksudnya dekat situ ilajul hasyafah kita kena takdir dengan bitamamiha, masuknya hasyafah dengan sempurna. Ilajul hasyafah bitamamiha, masuknya hasyafah dengan sempurna. Dengan maknanya sekiranya ada hasyafah bagi seseorang itu, maka hasyafahnya itulah yang menentukan tenggelam ataupun tidak. Dia tidak dikiaskan dengan hasyafah yang sederhana, hasyafah yang orang kebanyakan, hasyafah standard, hasyafah darat. Bila dia ada hasyafah, maka hasyafahnya lah yang diiktibar. Kalau hasyafahnya pendek daripada normal, hasyafahnya cuma setakat setengah inci, masuk setengah inci sampai tenggelam kepala hasyafah tu, maka mewajibkan mandi. Macam tu juga sekiranya hasyafahnya lebih panjang daripada hasyafah orang lain, hasyafahnya sejengkai hasyafah saja, lagi tak habis sejengkai tu, tak kena mandi, tak mewajibkan mandi. Tapi bila mana tak ada, tengok tak ada yang asli ataupun tak ada yang aridi. Tak ada tu dengan sebab dipotong ataupun
berpandangan kepada hasyafahnya. Maka saiz hasyafahnya itu kalau kata 1 inci ataupun 2 inci, maka 1 inci 2 inci itulah dikira daripada start tempat potong dia tu. Maksudnya bila mana hasyafahnya tu dah dipenggal, dah dipotong, dah selamat hilangkan daripada tuannya. Yang tinggalnya hanya kesan potongan terhadap hasyafah tersebut. Yang tinggalnya cuma batang zakar. Maka kalaulah dia memang orang yang memang pernah ada hasyafah, maka saiz ataupun kepanjangan yang perlu ditakdirkan itu sesuai dengan hasyafahnya yang asal. Kalau hasyafahnya yang asal sebelum dipotong itu 2 inci, maka untuk mengirakan seseorang itu menenggelamkan hasyafahnya secara takdiri dalam mana-mana faraj, maka dikira 2 inci berasaskan ataupun mengikut kepada ukuran asal hasyafahnya. Tapi sekiranya seseorang itu memang tidak ada hasyafah sejak lahir, kelahirannya memang tidak bersama hasyafah, memang terbit beranak mai, memang tak ada hasyafah, maka ditakdirkan dengan hasyafah orang yang sederhana. Tengok dia punya badan dia punya bangsa dia punya tempat dia punya bentuk tubuh dan sebagainya. Kalau yang standardnya dengan masyarakat dia hasyafah panjang mana, maka diiktibar hasyafah sepanjang tu. Satu. Dan juga bila mana seseorang itu adanya hasyafah baginya, maka selagi mana tak masuk hasyafah, maka dia tidak mewajibkan mandi. Contohnya dia kepak macam pek ayak. Dia kepak macam pek ayak. Ni dia kepak lagu tu. Pangkal. Ni dia punya pangkal. Ni yang berhubung dengan ari-ari dan sebagainya. Yang ni dia punya hasyafah. Dia kepak tengah ni. Panjang mana wallahu a'lam. Dikepak lagu ni, batang ni masukkan dalam farash tanpa dimasuki bersama dengan hasyafah, maka dia juga tidak menyebabkan wajibnya mandi. Sebab bila mana wujudnya hasyafah, maka hasyafah itu yang diiktibar. Bila mana wujudnya hasyafah, maka hasyafah itu yang diiktibar. Gitu. Baik. Syarat untuk hasyafah yang bila mana masuknya mewajibkan mandi, yang pertamanya dia wadih. Hasyafah milik seorang lelaki. Syaratnya dia wadih. Hasyafah bagi wadih. Wadih tu iaitu zakarun wadihun. Bagi seorang laki-laki ataupun rajulun wadihun. Hasyafah milik bagi seorang laki-laki yang wadih, milik bagi seorang laki-laki yang jelas kelakiannya. Maka khunsa muskil tak diiktibar dalam masalah ni. Khunsa muskil dia ada masalah lain, dia ada masalah khusus bagi dia. Situ. Ini syarat yang disepakati oleh semua ulama. Hasyafah yang diiktibar untuk dianggap menyebabkan pemiliknya wajib mandi, iaitu dia mestilah hasyafah seorang yang wadih, seorang yang jelas kelakiannya. Dan ada syarat yang kedua, iaitu syarat yang keduanya dia mesti hayyun, seorang yang hidup. Tapi syarat yang kedua ni, hasyafah itu hasyafah milik seorang yang wadih lagi hayyun, 2 syarat. Tapi syarat yang kedua ni, iaitu syarat hayyun, dia hidup tu, dia syarat untuk mewajibkan mandi ke atas diri dia. Kewajipan mandi akan diwajibkan ke atas dirinya, pemilik hasyafah tersebut, sekiranya dia itu orang yang hidup. Tapi kalau dimasukkan hasyafah orang yang dah mati, mayat, hasyafah mayat dimasukkan ke dalam farash, dimasukkan dalam kemaluan, gulauan dia, sama ada memasukkan ataupun dimasukkan, maka di pihak yang dimasukkan itu masih lagi wajib mandi. Cumanya si mayat tak wajib mandi dah. Faham lah beza di antara 2 syarat ni.
Syarat yang pertama itu iaitu zakar ataupun hasyafah tersebut milik seseorang yang wadih, milik seseorang yang jelas kelakiannya. Ini untuk mensyaratkan ataupun menjadi syarat untuk dia wajib mandi. Kalau dia tu wadih, maka dia tu orang yang memasukkan ataupun orang yang dimasukkan, kedua-duanya wajib mandi. Syarat yang kedua, dia hayyun. Hasyafah itu milik seseorang yang hidup. Hasyafah milik seseorang, rajulun hayyun, milik seseorang lelaki yang hidup. Maka syarat kedua ni kalau ada, maka si fa'il itu wajib mandi, si maf'ulun bih juga wajib mandi. Tapi kalau ternafi syarat yang kedua, dengan makna kata hasyafah itu milik seseorang yang mayit, seseorang yang telah mati, seseorang yang telah keluar rohnya, maka si fa'il, pemilik hasyafah tersebut, tidak wajib mandi. Sebab dia dah terlepas daripada kerangka ataupun tanggungjawab taklifi. Yang wajib mandinya pihak yang dimasukkan, pihak yang dimasuki oleh hasyafahnya tersebut. Jadi beza di antara dua-dua syarat ni. Beza di antara dua syarat ni. Makanya pada kata hasyafah tu ada 3 kata kunci, iaitu dia ilajul hasyafah bitamamiha, 1. Kemudian hasyafah tersebut minal wadihi hayy, daripada seorang yang jelas kelakiannya, dan juga daripada seorang yang hidup. Cuma seseorang yang hidup itu sebagai syarat untuk mewajibkan pemilik hasyafah itu mandi. Tapi dia tidak disyaratkan kepada yang dimasuki olehnya untuk mandi. Yang dimasuki olehnya, sama ada hasyafah itu milik seseorang yang hidup ataupun seseorang yang mati, dia tetap wajib mandi. Habis 2. Ilajul hasyafati fil faraji. Masuknya hasyafah, masuknya kepala zakar ke dalam faraj. Faraj dekat sini dengan makna am. Faraj kat sini dengan makna am, maksudnya kemaluan sebelah depan ataupun kemaluan sebelah belakang. Dubur, sebelah belakang ataupun qubul. Dia faraj dengan makna am. Dia bukan faraj dengan makna khas, iaitu qubul seorang wanita. Tak. Dia faraj dengan makna am. Faraj dengan makna qubul ataupun dubur. Faraj dengan makna am ini juga qubul ataupun dubur dengan maknanya yang hakiki. Apa dia dengan maknanya yang hakiki? Kalau dubur itu dubur lah. Apa nama dia punya halaqah dubur yang merupakan saluran keluarnya najis. Yang qubul itu jangan ditaswir semata-mata kemaluan perempuan. Masuk pada kata qubul ni walaupun zakar. Apa dia masalah dia? Masalahnya bila mana satu zakar masuk dalam zakar yang satu lagi, maka dia tetap mewajibkan mandi. Sebab dia faraj dengan makna am. Macam mana ustaz? Zakar masuk dalam zakar, tak usah fikir lah bab tu. Dia nak cerita bab hukum, dan taswiran masalahnya dia harus pada akal. Iaitu satu zakar masuk dalam zakar yang satu lagi. Satu hasyafah masuk dalam hasyafah yang satu lagi, dia tak ada masalah. Dia bukan benda yang mustahil akal. Bab adat nak mustahil ke tak tu suku. Dalam masalah fiqh, masalah iftiradi, masalah yang dijangkakan ataupun yang diandaikan, andaian masalah boleh dilihat secara meluas dalam kitab-kitab fiqh. Sebab ulama fiqh, fuqaha, secara prinsipnya dan secara dasarnya mengisbatkan ataupun meletakkan satu kayu ukur. Apa-apa saja yang harus pada akal, maka perlu dijawab persoalannya. Maka perlu dijawab persoalannya kalau timbul. Sebab tu dalam kaedah hukum, bila mana hukum tersebut dia ada ilat dia, maka ilat itulah yang akan dipegang. Bila wujudnya ilat pada satu-satu masalah, baik yang dinaskan dalam kitab ataupun tidak dinaskan dalam kitab, selagi mana wujud ilat tersebut, maka hukum tersebut kekal. Gitu dan sebagainya. Kita akan tengok dalam masalah-masalah fiqh dalam kitab-kitab yang besar-besar. Masalah-masalah yang tak berlaku tapi hukumnya sedia ada. Contohnya masalah menggunakan alatan yang diperbuat daripada emas yang berkarat dan karatnya menutupi emas.
kita orang lelaki, kita tak apa faham sangat masalah ni. Dan kita mengaji secara kita terima tanpa ada sebarang kritikan. Tapi orang perempuan bila sebut emas yang berkarat, dia takkan boleh terima. Sebab emas sifatnya tidak berkarat. Sebab tu kita ada, kalau nak berkarat dengan campurannya lah. Mungkin campurannya itu. Tapi kalau 996, 993 dan sebagainya, 919 dan sebagainya, dia takkan berkarat. Dia tidak akan berkarat. Tapi masalah menggunakan benda yang diperbuat daripada emas yang berkarat sehingga karatnya menutupi emas tersebut ada disebutkan dalam nas-nas kitab. Itu antara masalah iftiradi yang harus pada akal walaupun tidak berlaku pada adat. Pada adatnya mungkin mustahil ataupun sangat sukar untuk berlaku. Tapi selagi mana dia berada dalam lingkungan benda yang harus pada akal, maka ulama iftirad, ulama mentakdirkan dan mengandaikan masalah tersebut dan meletakkan hukum siap-siap. Situ. Baik, ni pun samalah bila sebut kata masuknya zakar dalam zakar. Benda ni mungkin ataupun adatnya mungkin tidak berlaku. Tapi pada akalnya diletakkan pada hukum harus. Dia bukan benda yang mustahil pada akal. Dia bukannya benda yang mustahil pada akal. Maka pada kata yang sebegitu, maka masuk juga dalam kata faraj di sini. Maksudnya ilajul hasyafah fil farji. Farji kasu farji dengan maksud am, iaitu qubul dan dubur. Qubul tak ada, dubur tak ada masalah lah. Baik qubul bagi mana-mana jantina pun, baik lelaki atau perempuan, dia sama. Masalah qubul itu sama ada qubul laki-laki ataupun qubul wanita, sama aja. Hukumnya tetap sama. Maksudnya kita ada 3 masalah dekat sini asas, iaitu ilajul hasyafah fid dubur, satu. Yang kedua ilajul hasyafah fil faraj untuk perempuan. Yang ketiganya ilajul hasyafah fil zakar, memasukkan hasyafah dalam dubur, memasukkan hasyafah dalam faraj, memasukkan hasyafah dalam zakar. Jadi 3 masalah. Itu tak dipecahkan lagi. Itu yang asasnya. Baik, memasukkan hasyafah dalam zakar, memasukkan hasyafah dalam faraj. Faraj seperti mana yang kita sebutkan tadi, dia dengan mana am, iaitu qubul dan dubur. Qubul dan dubur. Dan dia tidak mentakyidkan, mengkaitkan dengan dia tu mestilah manusia ada. Sama ada qubul itu qubul hayawan, ada faraj itu faraj insan ataupun hayawan. Di am. Sini faraj dekat sini dengan makna am yang sesungguhnya. Satu, dia tidak menafikan qubul si laki-laki. Satu. Yang keduanya, dia tidak menafikan qubul itu ataupun dubur itu, faraj itu milik siapa. Laki-laki ke, perempuan ke, ikut jalan depan ke, ikut jalan belakang ke, manusia ke, haiwan ke, hidup ke, mati ke, kecil ke, besar ke, tak, dia tak kira. Am. Dia tak diletakkan syarat seperti mana hasyafah tadi. Dalam masalah qubul, tak, dia am. Baik, dalam masalah faraj, dia am. Sama ada faraj itu kemaluan sebelah belakang ataupun kemaluan sebelah hadapan. Sama ada faraj itu milik manusia ataupun milik haiwan. Sama ada faraj itu yang diinginkan ataupun yang tidak diinginkan. Sama ada faraj tersebut milik seorang yang milik yang hidup ataupun yang mati. Sama ada faraj tersebut yang untuk hidupan yang kecil ataupun yang besar. Sama ada dia manusia ataupun haiwan yang kecil ataupun yang besar, tak bincang. Asalkan namanya faraj, asalkan namanya kemaluan. Daripada sini akan pecah banyak masalah lah. Daripada sini akan pecah banyak masalah. Yang pertamanya, masuknya contohnya masuknya zakar, masuknya hasyafah dalam dubur.
masuknya hasyafah dalam dubur. Kita bincang pada masalah yang atas sekali. Kan kita pecah pada 3 masalah tadi. Ilajul hasyafah fid dubur, ilajul hasyafah fil farji, ilajul hasyafah fil zakari. Yang pertama, ilajul hasyafah fid dubur, masuknya hasyafah dalam dubur. Dia menyebabkan sahibul hasyafah, dia menyebabkan sahibul hasyafah wajib mandi. Dia menyebabkan sahibul hasyafah wajib mandi. Adapun dubur, pemilik dubur, pemilik kemaluan belakang tu, adapun orang yang dimasuki di dalamnya, dia wajib mandi ataupun tidak? Dia wajib mandi ataupun tidak? Terjawab tengok. Yang memasukkan, iaitu sahibul zakar, sahibul hasyafah, confirm wajib mandi. Yang dimasuki iaitu pemilik dubur, sahibul dubur, wajib mandi ke tidak? Wajib mandi ke tidak? Tidak ke apa? Tak ada bunyi suara apa ni? Pemilik dubur tak wajib mandi. Pemilik dubur tak wajib mandi. Sebab dalam masalah yang disebutkan, bila mana seorang wanita itu didatangi melalui duburnya, maka dia tidak diwajibkan mandi walaupun keluar mani daripada duburnya, sebab mani itu bukan mani miliknya. Itu perbincangan yang akan disebutkan dalam sebab yang kedua. Satu, masalah ilajul hasyafah fi qubulil untha, memasukkan hasyafah dalam faraj wanita. Maka yang ni maklum jelas, ini yang standard yang normalnya, iaitu sahibul zakar wajib mandi, sahibul farji juga wajib mandi. Dan masalah yang ketiga juga hukumnya sama, iaitu memasukkan hasyafah ke dalam zakar yang lain. Maka juga hukumnya sama, sahibul zakar itu wajib mandi, sahibul hasyafah tu juga wajib mandi. Sama. Sama.
Cuma dalam pendapat, cuma untuk laki-laki, sebahagian ulama meletakkan bila mana seorang laki-laki itu diliwat, laki-laki dia diliwat, maksudnya dia dimasuki hasyafah ke dalam tuburnya, sebahagian ulama mengatakan wajib mandi bagi laki-laki. Dalam nas-nas dalam kitab menyebutkan bila mana seseorang wanita tu dimasuki zakar ke dalam farajnya, perempuan bila mana dimasuki hasyafah, bila mana dimasuki zakar ke dalam farajnya, dia wajib mandi, cukup, selesai. Tapi dalam masalah laki-laki, seorang laki-laki itu bila mana dimasuki zakarnya, bila mana dimasuki duburnya ataupun zakarnya dimasuki oleh hasyafah, merujuk kepada dua masalah, iaitu masalah dia diliwat dan juga merujuk kepada masalah dia itu zakarnya itu dimasuki oleh zakar yang lain. Maka maf'ulun bih itu laki-laki yang dimasuki itu, sama ada dimasuki daripada sebelah depan ataupun dimasuki daripada sebelah belakang, sama ada dia hasyafah itu memasuki duburnya ataupun memasuki zakarnya, maka ada sebahagian ulama mengatakan dia juga wajib mandi bagi masalah dubur. Bagi masalah dubur dia juga wajib mandi. Baik, selesai. Masalah yang seterusnya, bila mana yang memasuki itu ataupun yang dimasuki itu binatang pun sama. Kalaulah hasyafah itu hasyafah milik binatang, maka yang dimasuki itu perempuan ataupun si laki-laki tersebut yang diliwat oleh binatang tersebut, maka wajib mandi. Tapi binatang tak kena mandi lah. Binatang tak kena mandi sebab dia bukan mukallaf. Sebaliknya juga sama, bila mana seseorang itu mendatangi binatang, seseorang lelaki mendatangi binatang, maka dia juga wajib mandi. Dia juga wajib mandi. Sama ada dia fa'il ataupun dia maf'ul, maka dia wajib mandi. Baik, selesai. Situ jelas. Jadi masalah ni dia umum. Masalah ilajul hasyafah fil faraji ni dia umum. Dalam pensyaratan dalam masalah hasyafah, dalam kait hasyafah tu mensyaratkan tentang dua perkara sahaja. Yang pertama itu dia mesti hayyin dengan tafsilan yang disebutkan tadi. Yang keduanya dia mesti wadihin. Dan kemasukan itu ilajul hasyafah itu bitamamiha, dengan sempurna, tanpa mensyaratkan dengan perkara-perkara yang lain, dengan maksud sama ada zakat sama ada hasyafah itu masuk dalam keadaan dia intisyar, dia kerah ataupun tidak, dia syalal, dia mati ataupun tidak, dia mati pucuk ataupun tidak, dia bernafsu ataupun tidak, dia dibalut ataupun dipakaikan dengan dirap, dibungkus ataupun tidak, ia tidak menjejaskan pada tafsilan. Pensyaratan pada ilajul hasyafah tadi cuma ada pada tiga benda tersebut, iaitu ilajul hasyafah tu bitamamiha, hasyafah itu hasyafah yang hayyin lagi wadihin, itu jelas. Selain daripada itu tidak dibincangkan. Maksudnya dia tidak memberi kesan pada detail tersebut, tidak memberi kesan pada hukum. Dia tak ada timbul masalah kalau yang masuk tu yang mati pucuk kena wajib mandi tak? Dia wajib. Dia tak disyaratkan. Zakar itu intisyar. Kalau yang hasyafah itu dibalut, contohnya dipakaikan kondom dan sebagainya, ya wajib mandi. Dia tak mensyaratkan terbuka ataupun terdedah ataupun bersentuh di antara fizikal kulit bersama dengan kulit, tak syarat benda tu. Pada masalah ilajul hasyafah itu tiga perkara yang disebutkan tadi, iaitu ilajul hasyafah bitamamiha, satu, hasyafah itu hasyafah yang wadih lagi hayyin, sudah tak ada masalah apa. Dalam masalah faraj itu umum, baik faraj manusia ataupun faraj binatang, baik faraj yang kecil ataupun yang besar, baik faraj yang diingin ataupun yang tidak diingin, baik faraj yang hidup ataupun yang mati, baik faraj itu sama ada kemaluan sebelah depan ataupun kemaluan belakang. Gitu. Maksudnya apa sini? Maksudnya di sini tentang
Perkara yang pertama yang menyebabkan wajib mandi ni, dia memfokuskan tentang pemilik hasyafah. Dalam mujib yang pertama, dalam sebab yang pertama wajib mandi ini, dia memfokuskan tentang pemilik hasyafah. Dia tidak memfokuskan tentang gulawan dia. Dia punya rakan gotong royong dia tak bincang. Dia bincang masalah pemilik hasyafah. Masalah jika perempuan meminta untuk dimasukkan hasyafah ke dalam duburnya, adakah perempuan tersebut wajib mandi? Jika perempuan meminta untuk dimasukkan hasyafah ke dalam duburnya, adakah perempuan tersebut wajib mandi? Jawapannya sama, tidak. Sama ada dia minta ataupun dia tak minta. Dalam nas dalam kitab menyebutkan bahawasanya bila mana hasyafah memasuki faraj perempuan dengan jelas. Bila mana hasyafah memasuki faraj perempuan tanpa menyentuh tentang dia kubul ataupun dia dubur, maka kita letakkan makna faraj itu kepada kubul perempuan. Dia jelas dekat situ. Tapi dalam masalah zakar, dalam masalah lelaki, dalam masalah rojul, dia letakkan kedua-dua. Hasyafah bila mana memasuki dubur seorang laki-laki dan juga memasuki farajnya, memasuki zakarnya seorang laki-laki, maka dia wajib mandi. Maka si fa'il dan maf'ul wajib mandi. Tapi untuk nas, untuk perempuan, nasnya berbunyi bila mana hasyafah memasuki faraj perempuan. Maka difahami dari itu bila mana hasyafah memasuki dubur perempuan, maka bukan, dia tak wajib mandi. Dia tidak wajib mandi. Perempuan tersebut, laki wajib. Lelaki yang memasukkan itu wajib. Baik, yang kita fokuskan dekat sini iaitu tentang masalah pemilik hasyafah. Masalah orang yang kedua itu, iaitu gandingannya dalam masalah ini dia kurang disentuh. Dia kurang disentuh. Yang konformnya pemilik hasyafah itu bila mana dia hidup, bila mana dia jelas kelakiannya, dia masukkan ke mana sekalipun, baik dimasukkan ke belah hadapan, baik dimasukkan ke dalam belakang, baik dimasukkan ke dalam manusia juga, baik dimasukkan ke dalam haiwan, baik dimasukkan ke dalam si kecil, baik dimasukkan ke dalam orang yang telah besar ataupun haiwan yang telah besar, baik dimasukkan ke dalam yang hidup ataupun baik dimasukkan ke dalam yang mati, dia tidak memberi kesan. Detail tersebut tidak memberi kesan pada hukum. Yang pastinya syarat kepada hasyafah itu tercapai ataupun terpenuhi, masuk dengan sempurna. Yang kedua, dia tu orang yang jelas kelakiannya. Dan yang ketiga, dia itu orang yang hidup, maka wajib mandi pada diri dia. Masalah maf'ulun bih itu masalah yang dibincangkan kemudian. Jika dubur itu milik khunsa, adakah khunsa itu wajib mandi? Jawapannya, kalau dubur itu milik khunsa, jika dubur itu milik khunsa, si pemasuknya itu, orang yang memasukkan hasyafah dalam dubur khunsa itu wajib mandi. Khunsa ada. Hatta khunsa, bila khunsa muskil lah, maksudnya dia lawan bagi wadih. Maksudnya orang yang tidak diketahui jantinanya secara tepat, laki-laki ataupun perempuan, dengan syarat-syaratnya yang khusus. Dia tak beranak, dia tak pernah datang haid, dia tak pernah mengandung, dia tak pernah dia menggunakan maninya keluar serentak daripada kemaluan laki-laki dan perempuannya, dan dia punya keinginan terhadap laki-laki dan perempuan sama banyak. Itu syarat-syarat untuk menjadikan seseorang itu khunsa muskil. Ketatlah dalam masalah khunsa muskil, untuk menjadikan dia janabah dengan kemasukan zakar ataupun dimasukkan zakar ke dalam farasnya, itu dia mesti serentak. Maksudnya dia masukkan zakar dia tu ke dalam faraj seorang perempuan yang wadih, dan seorang laki-laki yang wadih memasukkan zakarnya ke dalam farajnya.
Faraj khunsa tersebut serentak. Dia mesti serentak, barulah dia anggap dia itu wajib mandi. Baru dia kalau salah satunya saja dia cuma memasukkan zakarnya ke dalam faraj wanita yang wadih, maka ada ihtimal dia perempuan juga, maka zakarnya itu sekadar isi lebih. Dia package raya, dia tak ada apa, dia tak ada macam jari, tak ada masalah apa. Ataupun kalaulah yang berlaku itu seseorang lelaki memasukkan zakarnya ke dalam farajnya, faraj khunsa tersebut, sebelah pihak saja, maka pun sama dengan ihtimal, maka ada kemungkinan dia laki-laki juga. Maka lubang faraj yang zahirnya seumpama faraj tu bukan faraj, dia macam mulut, macam telinga, macam lubang hidung macam tu. Dia lubang tambahan saja. Situ. Tapi bila mana dimasuki secara serentak, zakarnya memasuki faraj wanita yang jelas, yang wadih, dan farajnya itu dimasuki oleh zakar lelaki yang wadih, maka pada ketika itu wajib mandi pada diri dia. Gitu. Sebab nak ihtimal kot mana pun tak lepas dah. Nak ihtimal dia tu laki-laki, dia memasukkan zakarnya ke dalam faraj wanita yang wadih. Nak ihtimal dia perempuan, maka farajnya itu dimasuki oleh zakar lelaki yang wadih, maka dia tak lepas. Tapi orang yang memasukkan itu tak, wanita yang bersama dengannya dan lelaki yang bersama dengannya tak ada kena-mengena, dia tak ada apa. Sebab pada pihak lelaki dan wanita tersebut boleh diihtimalkan bahawasanya dia pun sejenis. Laki yang melakukan hubungan kelamin dengan si khunsa tersebut, dia ihtimal dia melakukan dengan laki juga, maka lubang faraj tu dia tidak lebih sekadar lubang tambahan yang ada pada badan manusia tersebut, manusia yang khunsa tersebut. Macam tu juga dengan perempuan yang melakukan hubungan kelamin dengan khunsa tersebut, maka ada ihtimal zakar si khunsa tersebut cuma sekadar isi lebihnya sahaja, maka dia tak depa dua tak kena mandi, tak diwajibkan mandi, tak berlaku janabah pada mereka, sebab dia bukan faraj, dia bukan kemaluan. Jika seseorang tidak memasukkan hasyafahnya secara keseluruhan, tidak diwajibkan mandi, tapi adakah dia dihukumkan dengan berzina atau tak? Jika seseorang tidak memasukkan hasyafahnya secara keseluruhan, tidak diwajibkan mandi, tetapi adakah dia dihukumkan sebagai berzina ataupun tidak? Untuk mensyaratkan hudud, maka dia tidak dihukumkan sebagai berzina. Dia masih lagi di tahap muqaddimah zina. Muqaddimah zina dia cuma sekadar ditakzir. Dia tidak ada had, dia tidak ada hukum khusus, dia tidak ada hukum hudud baginya. Cuma dia takzir atas kesesuaian pandangan imam ataupun qadi ataupun mufti ataupun hakim yang memutuskan kes dia. Dia tak dihukumkan sebagai zina. Sebab tak sampai syarat, tak cukup syarat. Jika perempuan memasukkan sesuatu selain zakar, adakah wajib mandi? Tak wajib juga, melainkan bila mana dia terbit mani bila mana dia keluar mani. Memasukkan sesuatu selain daripada zakar ke dalam faraj perempuan, maka tidak menyebabkan perempuan tersebut wajib mandi. Sesuatu tu tak kira lah jari dia ke air dan sebagainya, ikut sukalah, dia tidak mewajibkan mandi. Melainkan bila mana dia keluar maninya, maka itu dia wajib mandi dengan sebab keluar mani, bukan dengan sebab dimasuki sesuatu, dia dimasuki zakar ke dalam farajnya. Baik, selesai masalah tu. Masalah bab dimasuki ni dia agak dalam. Dimasuki, masalah yang dimasuki ini dia tidak dibincangkan secara tuntas. Dia ada tafsilannya. Yang kita dibincangkan dekat sini secara tepatnya iaitu masalah hasyafah, pemilik hasyafah tu. Adapun masalah faraj, maka dia umum. Yang dibincang kat sini ialah masalah hasyafah.
Cuma bila mana kita sentuh dalam masalah maf'ulun bih bagi hasyafah tersebut, maka disebutkan secara sambil lalu macam tu. Detailnya kena tengok dalam syarah-syarah. Baik. Yang kedua, khurujul mani. Sebab yang kedua yang mewajibkan mandi itu ialah khurujul mani. Keluar oleh mani. Idhafat khuruj kepada mani, idhafat masdar kepada fa'il. Khurujul mani. Keluar dengan makna zahir, buruz. Khurujul mani ay buruzuhu dengan zai, buruzuhu. Zahirnya mani tersebut. Sini juga ada beberapa syarat. Yang pertama, mani itu mani dirinya. Yang pertama, mani itu mani dirinya. Khurujul mani nafsihi. Khurujul mani nafsuhu. Maninya sendiri satu. Yang keduanya khuruj itu awal marrah. Yang kedua, khuruj itu awal marrah. Khuruj itu pada kali yang pertamanya. Baik. Maka bila disebutkan bahawasanya keluar mani, bila disebutkan bahawa keluar mani, tahdid makna keluar itu ada tiga keadaan. Tahdid makna keluar ada tiga keadaan. Yang pertamanya untuk seseorang lelaki, khurujul mani ataupun buruzul mani itu iaitu keluar daripada zakarnya. Keluar daripada zakarnya. Maksudnya dia keluar daripada hasyafahnya kalau ada hasyafah. Keluar. Selagi mana dia berada dalam batang zakar, dia tak keluar walaupun kita berasa. Walaupun ada, walaupun kita yakin kata ada, maka dia tidak mewajibkan mandi. Dia tidak mewajibkan mandi. Ini disebutkan dalam kitab-kitab fiqh dengan masalah sekiranya seseorang itu ahassa, dia merasakan maninya itu nak keluar dalam sembahyang dan sebagainya, maka dia pegang, dia cekik kawan tu sampai tak bernyawa, maka tak terkeluar, maka sembahyang itu sah dan dia tak wajib mandi. Dia tak wajib mandi. Satu, itu untuk laki-laki. Khurujul mani untuk laki-laki, keluar maksudnya terpisah mani daripada badan. Itu maksud yang lebih tepat. Terpisah mani daripada badan. Sebab ada masalah yang menyebutkan dalam kitab-kitab fiqh menyebutkan satu masalah bila mana mani tersebut berada pada batang zakar. Kemudian batang zakar itu terpotong. Mani tersebut masih berada dalam batang zakar yang terpotong tersebut. Dia telah mewajibkan mandi bagi seseorang tu. Sebab dia terpisah daripada badan. Itu masalah yang suku lah, masalah yang suku. Cuma sekadar untuk mentakyinkan masalah kita. Jadi khurujul mani untuk seorang laki-laki dengan maksud terpisah daripada badan. Dengan maksud terpisah pada badan. Situ. Itu masalah yang pertama. Khurujul mani bagi wanita itu terbahagi kepada dua. Iaitu khurujul mani bagi wanita yang anak dara, bagi bikir dan juga bagi sayyib. Bagi mereka anak dara iaitu mereka yang tidak pernah melakukan hubungan kelamin. Yang keduanya bagi sayyib iaitu mereka yang pernah melakukan hubungan kelamin, perempuan yang pernah melakukan hubungan kelamin. Maka khurujul mani pada sisi kedua-dua kelompok ini berbeza. Untuk sayyib, untuk bikir, untuk si anak dara dengan makna orang yang belum pernah melakukan hubungan kelamin, maka khurujul mani itu diiktibar bila mana mani tersebut melepasi dia punya bakarah dia ataupun bikarah dia. Dia punya selaput darah, hymen dia punya selaput darahnya tu. Maka bila khurujul mani sampai keluar daripada selaput darahnya, maka dia dianggap keluar mani. Maka maninya telah keluar, maka mewajibkan mandi. Itu untuk perempuan yang bikir. Bagi perempuan yang sayyib, ni kalau kita terjemah janda lah, tapi dia bukan maksud janda. Terjemahan kalau tengok kamus janda lah, dan memang kita terjemah janda. Cuma maksudnya perempuan yang pernah melakukan hubungan kelamin, baik dia masih lagi bersuami ataupun dia tidak bersuami dan sebagainya. Itu nombor dua cerita. Dia bukan nak bincang tentang tu. Dia nak bincang, dia nak lawan bagi anak dara. Anak dara maksudnya orang yang belum pernah melakukan hubungan kelamin. Sayyib maksudnya orang yang pernah melakukan hubungan kelamin.
Macam tu je. Dia tak membincangkan secara makna, secara keras. Oh, maksudnya kalau tak menikah nak darah, tak semestinya. Seseorang itu kalaulah dia pernah melakukan hubungan kelamin di luar daripada pernikahannya, wal'ayazubillah, maka dia dikira sayyib. Manakala seorang yang dah berkahwin tapi belum pernah melakukan hubungan kelamin bersama suaminya, maka dia tetap dikira bikir. Hatta dah dicerai dan sebagainya, bikir, tak ada masalah apa. Baik, untuk seorang perempuan yang sayyib, maksudnya yang pernah melakukan hubungan kelamin, buruz ataupun khurujul mani yang diiktibar di sisinya, iaitu mani tersebut keluar sehingga ke kawasan yang zahir ketika mana dia duduk mencangkung. Dia duduk bertinggung. Dia duduk di atas kedua tapak kakinya. Maka bila dia duduk dalam keadaan yang sebegitu, maka akan terdedah sedikit dia punya anggota kelamin dia. Maka kalau zahir mani sampai ke situ, maka dia wajib mandi. Zahir mani sampai ke situ, maka dia wajib mandi. Baik, itu 3 keadaan khuruj. Bagi laki-laki, khuruj itu ialah terpisahnya mani daripada badannya. Untuk perempuan, maka pecah kepada 2 kelompok, iaitu kelompok bikir, kelompok si anak dara. Khurujul mani yang dimasukkan ialah mani tersebut keluar melepasi bakarahnya, melepasi lapisan selaput darahnya, melepasi hymennya. Manakala bagi perempuan yang sayyib, perempuan yang pernah melakukan hubungan kelamin, yang dikatakan keluar mani itu, iaitu mani tersebut sampai ke kawasan anggota yang zahir ketika mana dia duduk bertinggung atas telapak kakinya. Maka kalau sampai ke situ, air maninya zahir sampai ke situ, maka ya, dia keluar mani, maka dia wajib mandi. Gitu. Jika pemilik faraj sudah mati, ni kena rewind balik cerita tadi. Jika pemilik faraj sudah mati, dimasuki hasyafah yang hidup, adakah pemilik faraj wajib mandi? Jika pemilik faraj sudah mati, maksudnya seseorang itu melakukan hubungan kelamin dengan mayat seorang perempuan. Seorang laki-laki memasukkan hasyafahnya ke dalam mayat seorang perempuan. Adakah pemilik faraj wajib mandi? Tak. Si mati, sama ada dia tu pemilik zakar ataupun dia pemilik faraj, bila dia dah mati maka dia tak wajib mandi. Dia dah terkeluar daripada ke lingkungan taklif. Dia tidak dibebankan dengan mana-mana tanggungjawab. Dia dah tak ada hadas dan sebagainya. Kita mandikan dia tu cuma sekadar ikram, kewajipan mandi. Sebab dia ada yang ke-6 saat ini wajib mandi dengan sebab mati. Maka anak Adam, seorang manusia yang mati, maka wajib mandi. Wajib tu ke wajib atas dia, wajib atas kita. Dia tak wajib mandi sebab dia telah terlepas daripada dia panggil uhdatu taklif. Belenggu ataupun gelung taklif dah diangkat daripada dirinya. Dia tak wajib. Maka dalam masalah ni, sama ada dia itu mayat laki-laki ataupun dia itu mayat perempuan, dia itu pemilik zakar ataupun pemilik faraj, maka dia tidak wajib mandi semula ataupun mandi dengan sebab berlakunya persetubuhan tersebut. Dia wajib mandi itu dengan makna wajib dimandikan kerana matinya. Wajib dimandikan kerana matinya. Tu juga dah dalang kita sebut sini, saat kita sebut lah. Masalah mandi wajib untuk orang mati, si mati. Ni masalah yang ke-6 saat ni. Sebab yang ke-6 cuma dah disebutkan kat sini, maka kita sebut siap-siap lah, saat kita takut lupa. Mandi wajib, mandi mayat, dia wajib hukumnya. Wajib. Tapi sunat sahaja niatnya. Dia memadai kita lalukan air atas badannya, maka dah nama mandi. Memadai mengalir air atas badannya, ataupun kita malasnya kita kejam dalam kolah tu lagu tu ya. Tak ada siapa bom batal tu angkat boleh, tak ada masalah apalah. Dia dah nama mandi tanpa niat. Sebab dia cuma disunatkan sahaja niat. Tapi ambil wudu untuk si mati wajib mandi, wajib niat. Ambil wudu untuk si mati tu hukumnya sunat, tapi wajib niat. Dia masuk dalam salah satu daripada teka-teki dalam fiqh, dalam masalah mandi wajib ni. Dia antara teka-teki ni sebut kita ada ibadah, di sisi kita ada ibadah yang wajib, yang fardu,
tapi niatnya sunat, dan ada ibadah yang sunat tapi niatnya wajib. Masalah ni masalah memandikan mayat dan masalah mewudukkan mayat. Memandikan mayat tu hukumnya fardu tapi niatnya sunat. Niatnya cuma sekadar sunat, tak wajib niat. Sunat saja kita niat. Mewudukkan mayat itu hukumnya sunat. Tapi dia wajib niat, sebab kalau tak niat tak jadi wuduk. Settle, selesai masalah tu. Baik, kembali pada masalah asal kita, khurujul mani. Tiga masalah tadi iaitu tiga masalah yang berkaitan dengan khuruj. Keluar itu sama ada daripada laki-laki ataupun daripada perempuan. Kalau lelaki jelas macam yang kita sebut tadi, dia mesti terpisah daripada badan. Kalau perempuan maka ada tafsil ataupun ada detail di antara yang bikir ataupun yang sayyib. Dan keluarnya itu keluar pada kali yang pertama. Keluar tu keluar mani dirinya. Khurujul mani nafsihi, mani dirinya, dan keluar itu keluar awwal marrah, pada keluar kali yang pertama. Bila kita kaitkan keluarnya mani itu keluar maninya sendiri, bukan mani orang lain, maksudnya perempuan yang bila mana berlaku hubungan kelamin, perempuan yang bila mana berlaku hubungan kelamin, maka dia wajib mandi dengan sebab bertemu dua khitan. Dia wajib mandi dengan sebab dia bertemu ilajul hasyafa fil faraji, dan dia masuk faraj itu faraj yang wajib, yang cukup syaratnya. Selesailah masalah tu. Bila mana dia dah mandi, tiba-tiba keluar air maninya, keluar air mani daripada kemaluannya. Air mani tersebut sekiranya diyakini cuma air mani si suaminya, maka dia tak wajib mandi. Dia tak wajib mandi semula, maksudnya dia dah wajib mandi dengan sebab persetubuhan tadi. Bila dah mandi semua selesai, tak ada masalah apa, berelok langkah keluar pada belah ayak, rasa air mani keluar daripada kemaluan, daripada faraj, maka kalaulah air mani tersebut air mani si suaminya, yakin, maka dia tak wajib mandi. Macam mana nak yakin ni? Nak yakin ni ada beberapa masalah. Dia bukan boleh agak-agak sebab yang mani ni dia bukannya ada cap. Dia bukan boleh mengagak-agak dak ni hak laki aku tadi ni, bukan hak aku. Tak, bukan lagu tu. Dia mesti yakin bahawasanya air mani tersebut air mani suaminya. Contoh masalah dia yakin air mani ni air mani suaminya, contohnya dia tu perempuan yang masih kecil. Perempuan yang masih lagi belum sampai masanya untuk keluar mani. Perempuan yang masih lagi belum mencapai 9 tahun. Perempuan yang masih lagi belum mencapai 9 tahun. Kan kita bincang dalam alamatul bulugh pada fasal yang pertama dulu. Alamatul bulugh 3, yang pertamanya keluarnya mani. Ihtilam di 9 sinin. Keluar ihtilam iaitu mimpi basah bagi mereka yang berumur 9 tahun ke atas. Tahdidiyah secara tepat. Maka bagi perempuan yang berumur bawah 9 tahun, dia berumur 7 tahun, 8 tahun mungkin, 7 tahun mungkin, disetubuhi oleh suaminya. Ni masalah yang pada masa sekarang ni mungkin tak berlaku lah. Cuma ni sekadar taswir masalah. Bila mana disetubuhi oleh suaminya dan dia berkemampuan dan berketahanan untuk menerima hubungan kelamin tersebut, kemudian keluar mani daripada farajnya selepas daripada dia mandi, maka dia tak perlu ulangi mandi tersebut, sebab mani tersebut bukan maninya. Mani tersebut mani secara pastinya mani suaminya, sebab dia masih lagi belum mencapai umur yang membolehkan dia bermani. Satu. Begitu juga bila mana perempuan yang biasa, yang besar biasa, si isteri biasa ni, cuma dia mungkin disetubuhi bukan dalam keadaan yang dia disetubuhi, contohnya dalam keadaan dipaksa. Maksudnya dia tidak mencapai kepuasan diri dia. Dia tak mencapai klimaks, Maka dalam masalah yang sebegini juga, maksudnya bila mana dia yakin air maninya tak keluar ketika persetubuhan tadi, air maninya tak, dia dengan bahasa mudahnya dia tak puas lah ketika persetubuhan yang berlaku dengan suaminya, dengan pasangannya,
maka ketika itu air mani yang keluar daripada kemaluannya ialah air mani suaminya saja. Contohnya dia disetubuhi ketika tidur, dia disetubuhi dalam keadaan dia tak suka, dalam keadaan yang tidak menggairahkan diri dia dan sebagainya, dia tak puas dan tak mencapai klimaks, maka pada ketika itu air mani yang ada pada kemaluannya ialah air mani suaminya. Maka pada masalah ini dia wajib mandi kerana persetubuhan berlaku. Bila dia dah mandi, air mani yang turun selepas daripada selesai mandinya itu bukanlah air mani yang mewajibkan dia mandi semula. Tapi bila mana dia tidak berdalam masalah yang disebutkan tadi, iaitu berlakunya persetubuhan dan persetubuhan tersebut menyebabkan dia klimaks, maka air mani yang keluar itu ialah air mani yang bercampur antara air mani dengan air mani laki dia. Maka ketika itu kalau keluar pula, wajib mandi. Dia dah mandi hadas, dia dah mandi angkat hadas kerana hubungan kelamin di antara dia dengan pasangannya, dengan suaminya. Lepas mandi apa guna-guni, tiga langkah keluar belayak, rasa benda keluar. Bila cek tengok air mani. Maka air mani tersebut bila mana hubungan kelamin yang dilakukan tadi dia menyebabkan dia keluar maninya, maksudnya dia mencapai tahap klimaksnya, maka pada ketika itu air mani yang keluar ialah air mani yang bercampur di antara air maninya dengan air mani pasangannya. Maka ketika itu wajib dia patah balik masuk dalam belayak, mandi semula. Sebab itu air mani yang keluar buat kali pertamanya, air mani yang keluar sampai ke had zahir buat kali yang pertama. Gitu. Baik, itu yang pertama. Itu maksud air mani yang keluar buat kali pertama. Samalah masalah laki pun. Orang laki kena ada yang psycho, yang jiwa kacau, yang jenis mental tak sihat apa ni. Dibubuh air mani ni dalam jarum, kemudian dicucuk masuk balik. Dia inject balik dalam saluran zakar dia. Kemudian keluar semula air mani tersebut, juga bukan air mani yang pertama. Maka tak wajib mandi untuk air mani yang keluar selepas daripada dimasukkan semula tersebut. Tapi kalau air mani dia keluar secara berperingkat, keluar ada 2-3 dah, 2-3 camca. Lepas tu mandilah, relax sat, mandi apa ni. Keluar 3 langkah daripada belayak, keluar pula air mani. Air mani ni air mani yang tadilah, cuma tak keluar habis. Air mani yang tadi, yang kesedapan yang tadi, syahwah yang tadi, talazzuz yang tadi, cuma dia tak keluar habis. Dia keluar separuh, sebahagiannya lagi masih berada dalam batang zakar. Kemudian tanpa dicucikan ataupun tanpa berdehem dan sebagainya lah, tanpa usaha untuk mengeluarkan air mani yang masih lagi berada dalam batang zakar tersebut, dia mandi dan sebagainya. Selesai mandi wajibnya itu, keluar pula. Keluar yang pertama kali. Maninya itu mani yang pertama kali melihat dunia. Maka pada ketika tu wajib pula dia patah balik masuk belayak, mandi pula. Itu mani yang pertama. Dia tak kira. Dia tidak, kita tak menghiraukan dia tu, ni hak tadi ni cuma keluar tak habis dah. Dia masalah mani, titisan mani hak tu dia keluar lagi ke tak lah. Dia pernah keluar melihat dunia ataupun tidak. Kalau dia masih lagi belum pernah melihat dunia, keluar, dia wajib mandi. Walaupun tadi dia dah keluar, cuma dia tak buruz, dia tak keluar daripada zakar pemiliknya. Baik. Gitu. Jadi kalaulah dimasukkan semula air mani tersebut dalam zakar, ya, psycho, orang yang sakit jiwa dan sebagainya. Kira hak sakit jiwa ni dia bukannya setakat mani, jarum pun dibubuh. Ada dulu kes di China, di Malaysia ada, masuk ke abang. Dimasukkan jarum dalam kemaluan, ya, dalam zakar, ya, jarum. Banyak. Dan tak luka, power. Situ. Baik. Itu yang kedua, khurujul mani. Mani ni benda apa? Baru kita nak bincang tentang mani ni apa dia. Kita ni kelas sampai ke bawah. Mana Mas'ul 12.
hmm? Ni dua sesi ataupun satu sesi? Satu sesi. Tak apa, tak apa. Kita insya-Allah kita berhenti ke 10 insya-Allah. Kalau nak berhenti pukul 11, hantar surat mail lagi. Kita berhenti pukul 11. Baik. Mani merupakan salah satu daripada 3 lendiran yang keluar selain daripada air dan darah. Mani dia merupakan salah satu daripada 3 lendiran, 3 cecair yang keluar daripada kemaluan selain daripada air kencing dan darah. Ini asas dia. Cumanya dia merupakan satu-satunya benda yang keluar daripada kemaluan sebelah hadapan yang tidak najis dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i dia tidak najis. Dan dia ada ciri-cirinya yang tersendiri. Untuk mani dia ada 3 ciri khusus. Mani dia ada 3 ciri khusus yang kalau wujud salah satu daripada 3 ciri ini padanya, pada cecair yang keluar tersebut, maka dia mani. Kalau salah satu daripada 3 ciri ini ada pada benda yang keluar daripada faraj ataupun daripada kemaluan sebelah hadapan seseorang itu, atas bentuk apa sekalipun, yang keluar itu dalam bentuk darah ke, dalam bentuk air ke, dalam bentuk apa ke, asalkan dia ada salah satu daripada 3 ciri khusus ni, salah satu daripada 3 khasais bagi mani, maka dia dikira mani walaupun keluar dalam bentuk darah. Ini disebutkan dalam kitab-kitab fiqh, walau ala surati damin abitin, disebut begitu, walaupun dalam bentuk darah pekat. Darah memang betul-betulnya darah khalis. Ciri yang pertamanya, dia keluar, dia khuruj bisyahwatin. Khuruj bisyahwatin. Ataupun dalam setengah kitab yang dalam setengah kitab fiqh disebut khuruj bitalazzuzin ataupun khuruj bisyahwatin. Itu ciri yang pertama. Dia keluar dengan syahwah, khuruj bisyahwatin ataupun khuruj bitalazzuzin. Keluar dengan rasa lazat. Keluar dengan rasa lazat. Ba pada kata khuruj bisyahwatin ataupun bitalazzuzin itu, ba itu dinamakan sebagai ba lil mulabasah. Ba lil mulabasah. Tu dia punya makna ba tu. Jadi khuruj bisyahwatin dengan maksud khurujul mani ataupun khurujuhu hala kaunihi mutalabbisan bisyahwatin. Dia akan ada beza khuruj bisyahwah dengan khuruj inda syahwah. Dia beza. Khuruj inda syahwah dengan maksud keluar ketika mana sedang bernafsu. Khuruj bisyahwatin dengan maksud khuruj itu keluar dengan sedap. Keluar dengan nafsu. Beza di antara keluar dengan nafsu dengan keluar ketika bernafsu. Khuruj ma'a syahwatin ataupun khuruj inda syahwatin itu syarat, itu khasais ataupun itu ciri-ciri madhi. Khuruj inda syahwatin, keluar ketika bersyahwah, tu tak tepi. Tak, kita sini syarat ataupun khasais bagi mani. Khuruj bisyahwatin, ba lil mulabasah. Ba lil mulabasah ni dengan maksud mulabasah ni kalau terjemahan klasiknya dia diterjemah dengan bersepakai. Keluar itu bersepakai dengan syahwah. Maksudnya keluar itu bersama syahwah lah. Boleh terjemah dengan ma'a. Ni kita ni mula basah lah ni, berpakaian baju daripada libas. Ataupun kalau pegang macam ni pun dia mula basah juga. Adna mula basah dia panggil. Dia menyelaputi ataupun menyelimuti, itu mula basah. Jadi khuruj bisyahwatin, yakni khurujul mani mutalabbisan bisyahwatin. Keluarnya mani itu bersama dengan syahwah. Maksudnya keluar bersyahwah. Gitulah maksudnya, keluar bersyahwah.
Dia jangan kita tersilap dengan khuruj inda syahwah. Sebab khuruj inda syahwah dengan maksud keluar ketika bernafsu, ketika bersyahwah. Tu bukan khasais bagi mani. Tak, keluar itu keluar dengan syahwah. Ataupun dengan makna yang ditafsirkan khuruj bi syahwatin itu, sebahagian dalam kitab-kitab fikih menyebutkan khuruj bi talazzuzin. Itu lebih jelas. Keluar itu keluar dengan sedap, keluar dengan nikmat, keluar dengan lazat. Ini khuruj bi talazzuzin. Samalah pada talazzuz itu, bi talazzuzin itu boleh mula bahasa agak. Khurujul mani hala kaunil khuruj mutalabbisan bi talazzuz. Keluarnya mani itu keluarnya hal keadaannya itu berserta dengan kelazatan. Pun sama. Itu ciri yang pertama. Dia keluar dengan rasa seronok. Dia keluar dengan rasa seronok. Yang keduanya itu khuruj bit tadaffuq. Khuruj bit tadaffuq. Keluarnya itu secara bahasanya terpancut. Terpancut-pancut. Kata apa? Terpancar-pancar. Iyalah tu. Dia apa lagi bahasa yang boleh digunakan untuk tadafuk? Dia meletus. Tuf. Dia terpancar ataupun terpancut. Itu tadafuk. Maksudnya satu letusan demi letusan. Tadafuk. Pancaran demi pancaran, pancutan demi pancutan. Itu tadafuk. Khuruj bit tadafuk. Ini ciri yang keduanya. Keluarnya mani tersebut, keluarnya sesuatu tersebut dalam bentuk terpancut-pancut, terpancar-pancar ataupun letus-letus. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya, khasais bagi mani iaitu pada baunya, pada raihah. Yang ketiganya khasais bagi mani, ciri-ciri khusus mani ialah pada baunya, pada raihah, iaitu pada ketika dia basah, pada ketika dia masih lagi belum kering. Baunya seumpama bau tepung, bau tepung yang diuli, tepung yang diadun, ataupun seumpama bau pelepah ataupun manyang pokok, manyang kurma, manyang kurma ataupun pelepah kurma, pelepah pokok. Itu bau pada ketika basahnya. Dengan bau yang lebih moden, dia bau klorok. Dia bau seumpama bau Clorox, bau peluntur yang memutihkan baju. Itu kalau ketika dia basah. Ciri-cirinya pada ketika dia masih lagi belum kering. Bila mana dia kering, baunya ketika kering ialah bau seumpama putih telur ayam. Putih telur ayam. Seumpama, bukan mesti betul lagu tu satgi picum bau telur ayam lah, tak. Seumpama ketika keringnya akan berbau seperti itu. Maka ini tiga ciri. Ini tiga ciri. Ciri yang pertama tu kena tambah sikit. Khuruj bitalazzuz ataupun khuruj bisyahwah ma'al futur aqibahu. Dia tambahan tu. Ma'al futur aqibahu, serta dengan futur, lesu selepasnya. Dia keluar dengan kesedapan, keluar dengan kelazatan, keluar dengan keenakan, keluar dengan keseronokan. Selepas daripada keluar tu akan mengiringi lesu, akan diiringi oleh kelesuan. Dia panggil ma'al futur aqibahu, serta lesu mengiringinya, mengiringi keluarnya itu. Maka tu ciri yang pertama tadi. Maka di sini ada tiga ciri, yang mana salah satu daripada tiga ciri ni saja dah cukup untuk menjadikan ataupun dihukumkan sesuatu itu mani, tanpa disyaratkan berhimpun ketiga-tiganya, tanpa disyaratkan berhimpun dua daripada tiga. Membadai satu daripada tiga ni saja dah cukup untuk kita hukumkan yang keluar itu mani. Sama ada dengan sebab, dengan ciri yang kita kenal, iaitu dia keluar dengan keadaan sedap dan diiringi kelesuan selepas daripada keluarnya,
ataupun dia keluar dalam keadaan terpancar-pancar, ataupun dia keluar itu dengan baunya yang pada basahnya itu seumpama bau adunan tepung, ataupun seumpama bau manyang pelepah tamar, pelepah kurma, ataupun seumpama bau klorok, dan pada ketika keringnya iaitu bau seumpama dengan bau putih telur ayam, bau putih telur ayam. Maka salah satu daripada tiga ni saja dah cukup untuk menjadikan satu benda tu ataupun menghukumkan cair yang keluar daripada badan kita melalui kemaluan sebelah hadapan itu mani, walaupun atas bentuk apa sekalipun. Dia keluar jernih macam air mineral. Tapi ada salah satu daripada tiga tanda ni, sama ada daripada sudut baunya ataupun keluar itu dengan kelazatan yang diiringi dengan kelusuan ataupun keluar dalam bentuk terpancar-pancar. Tak kisah. Ada salah satu saja daripada ciri-ciri yang tersebut ini, maka dia ialah mani. Maka bila dihukumkan dengan mani, dirinya itu suci dalam mazhab Syafi'i, tidak membatalkan wuduk tapi menyebabkan seseorang itu berhadas besar, maka wajib mandi. Wuduknya tak batal. Dan cecair tersebut suci walaupun dalam bentuk darah. Tak kira dia punya fizikalnya sebagai dalam bentuk apa sekalipun. Keluar kalau biru pun biru lah, buat je dah. Dia keluar dalam bentuk contohnya gel pun gel lah, buat je dah. Adakah ciri-ciri itu sama lelaki dan perempuan? Ya, ciri-ciri itu sama pada lelaki dan perempuan. Cuma daripada sifat fizikal, mani normal. Untuk laki-laki dia sakin, dia kental. Pada musim sejuk, dia kental dan dia keruh. Mani laki-laki dia kental dan dia keruh. Dia berwarnanya seperti warna krim susu. Untuk laki-laki dia kental, dia sakin dan dia keruh. Keruh itu dengan maksud dia warna seumpama krim susu ataupun kekuningan. Tu pun dibezakan pada musim panas dan musim sejuk. Kalau musim panas ataupun pada ketika badan seseorang itu panas, maka dia lebih cair dan dia lebih jernih. Pada ketika musim sejuk ataupun pada ketika badan seseorang itu sejuk, maka dia lebih kental dan dia lebih keruh warnanya. Itu untuk laki-laki. Adapun untuk wani perempuan yang didobitkan, dia raqiq, dia cair, dia berlendir. Cuma dia cair, dia tak kental, dia cair dan dia warna kekuningan. Itu yang ada dobit untuk mani seorang perempuan yang normal lah. Ciri-ciri normal seorang mani seorang laki-laki, dia bersifat dengan fakhanah, dikental dan dia warna nak ke arah bayau, dia nak ke arah putih, sama ada putih itu putih kekuningan ataupun putih seumpama krim susu. Tu pun secara umum. Kalau kita tafsirkan dengan suhu badan dan juga cuaca sekeliling, itu memberi kesan. Adapun pada perempuan, dia riqah dan dia isfirar. Dia agak cair, dia berlendir tapi dia agak cair dan dia warna kekuningan. Dan ciri-ciri ini tidak memberi kesan, detail yang sebegini tidak memberi kesan pada hukumnya mani ataupun tidak. Kita tak bincang bab ni. Dia punya ciri-ciri ini mungkin berbeza antara orang, mungkin ada orang yang sihat, mungkin ada orang tak sihat dan sebagainya. Cuma ciri-ciri ini dia tidak memberi kesan pada peletakan sesuatu yang keluar itu mani ataupun tidak. Dia punya kata kuncinya, dia punya kayu ukurnya pada tiga khasais tadi. Ada salah satu daripada tiga khasais tadi, maka ya mani. Tak ada langsung salah satu daripada tiga khasais, tak ada. Tiga-tiga yang tak ada, maka dia bukan mani. Dia lagu tu je. Bolehkah Ustaz jelaskan ciri air mazi dan wadi? Ya, on the way. Memang nak ni pun. Adapun air mazi, maka dia disifatkan sebagai raqiq. Dia
raqiq. Raqiq ni maksudnya dia cair tapi dia berlendir. Dia tak kental. Dia tak likat. Dia cair. Dia berwarna putih. Dia al-abyad ar-raqiq al-ladhij. Ladhij dengan maksud dia warna lut sinar, warna putih, warna yang maksudnya warna air, warna ladhij, jernih. Ya, jernih. Yang keluar inda syahwati. Itu. Dia khuruj inda syahwah. Dia bukan bi syahwatin macam khasais bagaimana ni. Dia keluar ketika bernafsu. Dia keluar ketika bernafsu. Bernafsu tu sama ada dengan mula'abah, sama ada kita bermain-main dengan dia, dengan syahwah kita, ataupun sama ada dengan tafkir, sama ada kita berfikir sesuatu yang menggairahkan dan sebagainya. Dia keluar pada ketika tu, dan dia tidak dalam keadaan lazat. Keluarnya itu bukannya bila bitalazuz. Dia bukan keluar bitalazuz dan bukan keluar bi syahwatin. Dia keluar inda syahwatin. Itu yang dimaksudkan dengan mazi. Mazi ciri-cirinya putih, jernih, raqiq, dia bayad, kemudian dia ladhij, dia raqiq, kemudian khurujuhu ma'a khurujuhu 'inda syahwatin bimula'abah aw tafkir. Keluarnya dengan ketika bernafsu, bersyahwah, sama ada dengan mula'abah, bermain-main, kita menggoda, mengorak dan sebagainya, dan juga tafkir dengan sebab memikirkan benda-benda yang bernafsu. Kemudian menafikan syarat-syarat mani yang tadi. Dia tidak keluar dengan syahwah. Maksudnya dia bukan khuruj bi syahwatin, dan dia tidak diiringi dengan futur selepas daripada keluarnya. Maka itu disebutkan sebagai madhi. Itu disebutkan sebagai madhi, dan hukumnya najis. Madhi hukumnya najis. Keluarnya itu membatalkan wuduk dan menajiskan pakaian bila terkena, wajib dibasuh. Adapun satu lagi disebut sebagai wadi. Air wadi, ma'ul wadi. Air wadi. Wadi disifatkan dengan abyad, putih, sakhin, kental, likat, dan dia kadir, dia keruh, dia bukan warna jernih. Dia warna nak ke arah macam mana dia sebut, dia ke arah ke arah lemak ayam, ke arah lemak ayam, syahmu dujaj, syahmu dajaj, ke arah lemak ayam. Dia nak putih kekuningan ke arah tu. Dia kadir, dia keruh. Tidak berbau. La raihata lahu, tidak berbau. Keluarnya ada dua kemungkinan. Satu, al-kharij ba'dal baul, keluarnya selepas daripada kencing. Ataupun kharij inda hamli syai'in thaqil, ataupun dia keluar ketika mana menanggung, kita membawa sesuatu yang berat. Ketika mana kita membawa sesuatu yang berat, dia keluar pada ketika tu. Ketika kita tanggung benda yang berat, ataupun badan kita letih, lesu dan sebagainya, kita angkat barang yang berat pada ketika tu, maka akan keluar lendiran seumpama tu daripada kemaluan. Maka yang tu nama dia wadi. Nama dia wadi. Ciri-cirinya yang utama, dia putih, keruh, kental, tidak berbau, tidak ada kelazatan. Keluarnya selepas mengiringi kencing, ataupun keluarnya pada ketika badan lesu, ataupun ketika mengangkat barangan yang berat. Maka itu namanya wadi. Kedua, wadi hukumnya sama seperti madhi, iaitu dia membatalkan wuduk, dirinya itu najis, sekiranya terkena pada pakaian wajib dibasuh, dan wajib dibasuh tempat keluarnya itu. Gitu.
Baik. Tu basic lah, tu asas. Untuk perbincangan yang lebih jauh, maka kita perlukan kepada syarahan. Yang tu basic asas. Kata muallif rahimahullahu taala, wal haidu wan nifasu wal wiladatu wal mautu. Gitu. Oh, ini nak balik ke 11 sungguh raya ni. Lebihan air mani yang keluar selepas 10 minit. Lebihan air mani yang keluar selepas 10 minit. Adakah perlu mengulangi mandi? Lebihan air mani yang keluar selepas 10 minit. Adakah perlu mengulangi mandi? Gitu. Sama masalahnya. Dia tidak ada sebarang kemusykilan. Ya, kalaulah mani itu mani yang kali pertama keluarnya, dengan sifat-sifat dan ciri-ciri yang kita sebutkan tadi, dia mungkin tak tadafuk, dia mungkin tak keluar dengan kelazatan sebab dah selesai, tapi dia ada bau contohnya, ataupun dia tak ada bau dan sebagainya tapi keluar dalam keadaan tadafuk, ataupun dia tak ada bau dan tak tadafuk, cuma keluar tu dengan lazat, ketika keluar je tu terasa sedap dan juga diiringi dengan kelesuan selepas daripada keluar itu semula. Maka benda-benda tersebut akan diletak, akan menyabitkan hukum bahawasanya yang keluar itu mani dan wajib dimandi semula walaupun dipisah dengan masa yang lama. Sebab macam yang kita sebut tadi, masalah disebutkan bila mana sesuatu mani itu tertinggal dalam batang zakarnya. Ataupun seorang perempuan yang melakukan persetubuhan dengan pasangannya itu tidak inzal dalam dia. Pasangan itu tidak melepaskan mani di dalam kemaluannya, tapi dia mencapai klimaks. Perempuan itu mencapai klimaks dalam hubungan kelamin tersebut. Dia mandi selesai dan sebagainya. Baik laki-laki tak saat ni, masalah laki-laki yang sebahagian daripada maninya masih lagi tersangkut pada batang zakar, satu masalah. Dan perempuan yang suaminya ataupun pasangannya itu inzal di luar daripada kemaluannya, dan dia memang Allahumma salli wa sallim alaih, dia memang mencapai klimaks ketika hubungan kelamin tersebut berlaku. Selepas pada mandi, mungkin dalam setengah jam, mungkin dalam 15 minit, mungkin dalam 10 minit, keluar benda tersebut dengan ciri-ciri yang kita sebutkan tadi. Salah satu daripada 3 khasais bagi mani, maka ia mani, dia kena mandi lain. Bagaimana kalau seorang wanita itu memasukkan zakar suaminya yang telah meninggal ke dalam farajnya? Adakah dia kena mandi wajib? Seorang wanita yang memasukkan zakar suaminya yang telah meninggal ke dalam farajnya, adakah dia kena mandi wajib? Ya. Perempuan yang hidup yang memasukkan faraj seseorang yang telah mati, baik dia tu suaminya ataupun bukan suaminya, tu bukan masalah. Tu suku punya cerita. Kalau suaminya, ya tak apalah. Kalau bukan suami pun dia akan ditahzir, dia tak dikira sebagai zina. Dia akan ditahzir oleh hukam, oleh hakim dan sebagainya. Tu bukan masalah kita. Masalah kita bila mana dia itu memasukkan zakar mayat yang telah mati, memasukkan zakar mayat ke dalam farajnya, maka dia kena mandi wajib ataupun tidak? Ya, dia kena mandi wajib. Sebab yang masuk ke dalam farajnya itu ialah kemaluan yang wadih daripada lelaki. Maka dia masuk, dia bukan daripada sebab wajib mandi itu bukan daripada ilajul hasyafah. Dia bukan daripada ilajul hasyafah. Dia bukan dengan sebab masuknya betul. Dia wajib mandi itu dengan sebab ilajul hasyafah, ataupun dengan bahasa yang lain disebut iltiqa'u khitanan.
dia wajib mandi itu dengan sebab masuknya hasyafah yang jelas kelakiannya itu ke dalam farasnya yang juga wadih, maka dia wajib mandi. Mayat macam tadilah, mayat itu tak wajib dimandikan semula ataupun tak wajib diangkat jenabahnya kerana dia telah terlepas daripada belenggu taklif dengan kematiannya. Jadi dulu, nanti kita sambung lain. Dia first time lepas raya ni memang dia lambat sikit. Lepas ni insya-Allah kita cepat sikit. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافل. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.